Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih atas kesudian dan kesetiaan anda menonton kami di saluran berita RTM dan juga di TV1. Sudah pastinya Selamat Pagi Malaysia akan menemani anda 8 hingga 10 pagi. Hari ini bersama saya Ismail Adnan. Dan saya Syafiqah Ishak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda di luar sana? Pastikan jangan lupa untuk mengambil sarapan dan juga pastikan kesetiaan anda bersama dengan kami. Bermula sekarang jam 8 pagi sehingga 10 pagi pastinya di saluran berita RTM My Preview 123. Anda juga boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Klik dan juga Facebook rasmi kami Selamat Pagi Malaysia Nadi Seri Pagi. Ya, betul tu Syafiqah. Cuma yang lebih pentingnya kita nak memperingatkan bahawasanya untuk Perintah Kawalan Pergerakan di beberapa negeri akan ditamatkan menjelang esok dan pada 5 Mac nanti ada beberapa negeri juga akan ditukar statusnya dari PKP kepada PKPB dan juga akan ditukar dari PKPB ke PKPP. Boleh kita bawakan perkembangan terkini di akhbar-akhbar utama tempatan dan sudah pastinya di perkongsian Majlis Keselamatan Negara yang kita bawakan seperti yang disebutkan tadi. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan telah pun dilaksanakan ataupun akan dilaksanakan pada 5 Mac hingga 18 Mac 2021 di Melaka, Pahang, Terengganu, Perlis, Sabah, Putrajaya dan juga Labuan bermula pada 5 Mac nanti seperti yang diumumkan oleh Menteri Kanan Pertahanan semalam. Dan berikut merupakan negeri-negeri yang akan melalui PKPB iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Johor, Negeri Sembilan, Kedah, Perak dan juga Kelantan yang akan berkuat kuasa 5 Mac sehingga 18 Mac 2021 di mana segala SOP yang telah pun digariskan Majlis Keselamatan Negara masih lagi terpakai seperti menjaga jarak fizikal anda sekurang-kurangnya 1 meter dan juga memakai pelitup separuh muka dan keraplah membasuh tangan menggunakan cecair pembasmi kuman. Itu antara SOP yang perlu dipatuhi, norma baru yang perlu untuk diikuti oleh seluruh rakyat Malaysia. Cumanya apabila pergerakan rentas negeri masih lagi tidak dibenarkan, pergerakan rentas daerah sudah pun dilonggarkan dan juga dibenarkan hanya di kawasan-kawasan dan juga di negeri kecuali di negeri Sabah. Dan ini perkembangan yang boleh kita bawakan bersama dengan anda. Apabila pergerakan rentas antara Selangor dan Kuala Lumpur dibenarkan, namun antara Selangor dan Kuala Lumpur ke Putrajaya tidak dibenarkan. Namun sekiranya mempunyai surat kebenaran majikan dan juga surat polis, maka itu tertakluk kepada pengecualian yang dibenarkan untuk pergerakan rentas antara kedua-dua kawasan tersebut. Iya, betul. Dan seterusnya kita lihat di sini pergerakan seperti mana yang Ismail katakan tadi, pergerakan rentas daerah dalam negeri digunakan kecuali negeri Sabah. Jadi untuk negeri Sabah tidak boleh pergi ke mana-mana, duduk saja diam-diam. Lagipun kalau daripada satu daerah nak ke daerah yang lain, Ismail, sebenarnya jauh. Betul. Kalau naik kereta pun kadang-kadang 8 jam baru sampai. Keluasannya itu tidak memungkinkan untuk satu, kita kata, perjalanan yang dekat antara satu sama lain. Jadi diharapkan agar kita terus bersabar dan masih lagi mematuhi arahan yang telah ditetapkan oleh pihak MKN. Seterusnya juga kita nak bawakan PKPB juga di negeri Sarawak berkuat kuasa pada 2 Mac semalam sehingga 15 Mac 2021. Kalau kita tahu kerajaan negeri Sarawak juga amat tegas dalam melaksanakan urus pergerakan bagi mereka yang masuk ke negeri Sarawak, khususnya mereka perlu menjalani tempoh kuarantin seperti mana yang telah dilakukan sebelum ini. Jadi diharapkan agar untuk ke negeri Sarawak perlu mendapat surat kebenaran daripada pihak polis dan juga kerajaan negeri Sarawak. Ya, dan ini satu berita baik PKPP dan PKPB. Majlis rasmi, tidak rasmi dan juga majlis sosial dibenarkan seperti kenduri, majlis perkahwinan, pertunangan, akikah, doa selamat, tahlil, sambutan ulang tahun, sambutan hari kelahiran, reunion dan sewaktu dengannya. Tapi perlulah mengikuti SOP iaitu PKPB 50% daripada keluasan premis, manakala di kawasan PKPP mengikut keluasan premis. Jadi berita baik kalau siapa-siapa nak berkahwin, Ismail ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, Syafiqah? Mungkin kita berdua. Itulah, tak tahulah kalau ada jodoh. Okey, yang pentingnya adalah untuk kita bercakap tentang perkembangan kes terbaru bagi COVID-19, ialah tentang semalam telah pun mencatatkan kes masih lagi 4 angka, namun di bawah capaian 2,000 kes, yang mana ini satu pencapaian yang boleh memungkinkan untuk kita melihat kepada perkembangan yang positif. 1,555 kes, 6 kematian baru direkodkan, mencatatkan jumlah kes aktif adalah 24,563 kes. Namun kes sembuh baru adalah melebihi kes yang dicatatkan aktif baru iaitu 2,528 kes. Jika semalam kita menyaksikan 7 kluster baru, 6 daripadanya merupakan kluster daripada tempat kerja. Jadi apa yang kita nak beritahu kepada anda di luar sana, jika datang ke tempat kerja, sila pastikan SOP masih lagi dijaga. Jangan berkumpul beramai-ramai. Kalau boleh, tolong jaga jarak fizikal anda sesama kawan, walaupun anda memang sayang pada rakan-rakan anda. Jadi jika anda sayangkan kepada rakan-rakan, sila jaga dan patuh segala SOP, dan kalau boleh work from home saja. Itu
di antara yang digagaskan, khususnya mereka yang tidak berkapasiti penting ataupun tidak mempunyai keperluan untuk datang ke pejabat, makanya bekerja dari rumah ataupun work from home itu adalah sesuatu yang digalakkan. Seterusnya Syafiq, apa boleh kita kongsikan di situ, ini antara fasa pemberian bagi program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan seperti mana yang telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku individu terawal. Maka fasa pertama ini melibatkan tempoh Februari hingga April 2021 dan fasa kedua dan ketiga juga seperti yang telah pun dinyatakan di poster berikut. Adakah anda sudah mendaftar? Kita sudah mendaftar. Alhamdulillah, lebih kurang 1.45 juta rakyat Malaysia sudah pun mendaftar di MySejahtera. Jadi kita harapkan agar pertambahan bilangan ini akan terus mencapai satu pertambahan yang membanggakan dan juga pertambahan yang positif. Apa yang paling penting ialah jangan dengar sebarang spekulasi yang tidak sahih. Pastikan anda mendapat berita yang tepat. Pastinya di saluran berita ATM MyFilmi 1, 2, 3 kerana kita akan memberikan perkembangan terkini secara harian 24 jam terus kepada anda. Jadi pastikan kesertaan anda bersama dengan kami dan jangan takut kepada vaksin. Hari ini sebenarnya kita akan membawa lagi satu topik mengenai vaksin, mengenai keberkesanan dan juga keselamatan, tapi semuanya itu sebentar sahaja lagi. Okey, itu yang kita nak gambarkan bersama dengan anda. Apa yang lebih penting adalah untuk kita terus saja meletakkan diri kita sendiri berada di dalam posisi untuk menjalani kehidupan normal baru dan sokong program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan kerana ketika ini sudah pun diberikan vaksin lebih kepada 45,000 mereka ataupun golongan penerima yang sedang menerima vaksin. Jadi anda juga boleh meningkatkan taraf keboleh capaian bagi penerimaan vaksin ini. Cuma difokuskan terlebih dahulu kepada petugas barisan hadapan seperti yang dihasratkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan juga Inovasi. Dan yang paling penting sekali, sila ikut giliran, jangan potong barisan. Itu yang sering kita wawarkan, ikut sahaja apa yang telah pun digariskan ataupun yang diberikan oleh kerajaan. Dan sekarang ni seperti mana yang Ismail katakan tadi mengenai vaksin COVID-19, ia juga sebenarnya dapat memacu lagi ekonomi dan kita akan berbincang mengenai ini juga sebentar saja lagi. Dan juga apa yang menarik hari ini, kita akan bicara mengenai belia dan bagaimana belia ini boleh menaikkan juga membacu lagi ekonomi negara pada masa akan datang. Itu antara perkongsian yang kita bawakan. Banyak lagi perkembangan menarik dan juga perbualan yang akan kita bawakan bersama dengan anda. Kita akan berehat seketika, semuanya kembali nanti dalam Selamat Pagi Malaysia.